Selamat sejahtera, saya Murali anak lelaki Tanikan Salam, nombor metrik 282977. Ingin membentangkan idea dan andaian ketidakmampuan membeli rumah mengikut harga pasaran. Pada pendapat saya, rakyat Malaysia terutamanya golongan muda tidak mampu membeli rumah. Membeli dan memiliki rumah sendiri adalah angan-angan atau keinginan bagi setiap orang. Memilih untuk membeli rumah adalah matlamat utama dalam kehidupan seseorang. Ia bukan sahaja memerlukan perbelanjaan kewangan yang besar, tetapi juga pelaburan jangka masa yang panjang. Namun, kenaikan kos perumahan yang mempengaruhi lebih ramai orang setiap hari memberi kesan kepada pembelian rumah, terutamanya bagi mereka yang berpendapatan sederhana. Majoriti kumpulan ini, mereka yang baru tamat pengajian maupun baru memperoleh pekerjaan yang mempunyai gaji bulanan kurang daripada RM3,000 sebulan. Dalam pada itu, golongan muda anggaran usia 23 hingga 40 tahun dan telah meletakkan dasar yang kuat untuk kehidupan masa depan mereka, terutamanya mereka yang telah mendapat pekerjaan tetap, sudah berkeluarga dan memperoleh kualiti hidup yang baik dan seimbang. Namun kos perumahan yang terlalu tinggi menjadi penghalang mereka untuk mencapai keinginan tersebut. Assalamualaikum, saya Farhidah binti Amran, nombor metrik 282766, ingin mengulas idea dan andaian saya, iaitu kenaikan kos harga barang binaan dan harga hartanah adalah punca kenaikan harga rumah. Pada pendapat saya, harga barang binaan dan harga hartanah meningkat berkait rapat dengan isu kemelesetan ekonomi yang semakin hari semakin membimbangkan. Kenaikan harga barang binaan adalah salah satu sebab mengapa harga rumah terus meningkat. Menurut kajian saya, harga barang binaan naik hingga 80% jauh lebih tinggi. Isu kenaikan harga barang binaan ni termasuklah besi, simen, batu bata, pasir dan sebagainya, sehingga mencecah 40 ke 80% daripada harga asal. Kenaikan harga barang binaan ini naik secara mendadak sejak awal tahun 2020 dan isu kenaikan ini juga boleh dikaitkan dengan kemelesetan ekonomi disebabkan wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia, termasuklah negara kita. Kenaikan harga ini juga memberi impak yang negatif bukan sahaja terhadap kontraktor dan pemaju tetapi juga rakyat. Ramai kontraktor atau pemaju bergelut dengan kesulitan kewangan sekaligus menyumbang kepada lambakan projek terbengkalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 282757 Badrul Amin bin Nurhan. Pada hari ini saya akan menerangkan dasar kerajaan tidak tegas dengan penetapan harga rumah dengan pemaju. Golongan muda belum mampu untuk membeli rumah pertama, di mana pada zaman kini, ramai anak muda kita tidak dapat membeli rumah dengan kadar kos hidup yang tinggi di tempat mereka bekerja sekarang. Kedua, kesukaran mendapat kos pembiayaan, iaitu bank agak susah untuk meluluskan permohonan untuk membuat pinjaman untuk membeli rumah. Yang ketiga, kos sara hidup yang tinggi serta beban hutang, yang mana kos sara hidup di tempat yang mana kita bekerja, diambil contoh seperti di Kuala Lumpur, kos sara hidup yang amat tinggi, ditambah dengan hutang yang kita belajar, hutang kita ada kereta, motor dan segala-galanya. Yang keempat, kerajaan mengambil sikap sambil lewa terhadap pihak pemaju yang sesuka hati dalam penetapan harga rumah, yang mana pihak kerajaan tidak mengambil tegas dan tidak memantau dengan rapi, yang mana pemaju boleh menaikkan harga rumah yang agak tinggi yang boleh mendesakkan anak muda untuk membeli rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Izzuddin bin Zulkifli, nombor metrik 282791, ingin membentangkan tajuk berkenaan harga rumah dipengaruhi oleh kawasan persekitaran. Peningkatan harga rumah telah menjadi isu yang sangat serius di Malaysia, contohnya di pusat bandar Kuala Lumpur. Sudah pasti semua orang sudah tahu bahawa bandar Kuala Lumpur amatlah padat dengan kemudahan seperti shopping mall dan sebagainya.
Antara itu juga faktor dalaman seperti jarak atau lokasi, persekitaran sosial, reka bentuk strata rumah, spekulasi, status fizikal dan faktor keselamatan seperti security guard yang berprestasi tinggi dalam mempertahankan keselamatan penduduk. Selain itu, kawasan yang selamat juga dapat mengurangkan kadar jenayah seperti pencerobohan rumah, penculikan kanak-kanak dan lain-lain. Oleh itu, jarak rumah dari sekolah, tempat kerja dan kemudahan-kemudahan lain menjadi sumber utama kenaikan harga rumah. Analisis kemungkinan perkiraan harga rumah di masa hadapan. Berdasarkan kajian, saya mendapati harga rumah di Malaysia akan meningkat tahun demi tahun, dan jika dibandingkan dengan pendapatan golongan pertengahan, berkemungkinan golongan pertengahan tidak mampu memiliki rumah pada masa akan datang. Selain itu, penurunan harga rumah warga asing juga menjadi salah satu faktor harga rumah meningkat. Hal ini terjadi kerana masalah lambakan rumah mahal yang tidak terjual. Kerajaan telah mencadangkan agar pemaju menurunkan harga had minimum rumah di Malaysia dari RM1 juta kepada 600,000 untuk menyelesaikan isu ini dan dijual kepada warga asing. Persatuan Pembeli Rumah tidak bersetuju terhadap perkara ini dan ingin memastikan rakyat ada akses membeli rumah mampu milik, bukan hanya menolong warga asing untuk beli rumah di Malaysia. Hal ini kerana harga rumah di tempat mereka jauh lebih mahal berbanding di Malaysia. Sementara itu, Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia pula mengalu-alukan cadangan ini. Mereka berpendapat ia dapat diselesaikan dan boleh memperoleh keuntungan yang besar. Dalam pada itu, menurut tinjauan syarikat media dan jualan hartanah, harga hartanah kediaman dijangka akan meningkat pada tahun 2021. Faktor perubahan harga barang tersebut. Dalam kajian yang telah saya buat, terdapat pelbagai faktor-faktor yang boleh mempengaruhi dalam penawaran bahan binaan. Kebiasaannya, penentuan penawaran adalah bergantung kepada perubahan harga pada barang tersebut, harga barang yang berkaitan dan harga hartanah tersebut. Perubahan harga barang binaan seperti mozaik boleh meningkatkan lagi penawaran terhadap barang. Menurut hukum penawaran, hubungan antara harga dan kualiti adalah positif. Harga barang yang berkaitan adalah barang penggenap. Barang pengganti adalah berfungsi untuk menggantikan fungsi atau barang lain. Dalam bahan binaan, kita boleh ambil contoh mozaik. Apabila harga mozaik kualiti grade A meningkat, maka harga pengganti dia mozaik yang berkualiti grade B akan menjadi murah. Oleh itu, pengeluar akan mengurangkan pengeluaran terhadap barang pengganti tersebut. Apabila harga mozaik berkualiti grade A meningkat, pengeluar akan meningkatkan pengeluarannya dan harganya akan meningkat. Tetapi, apabila mozaik grade A mengalami kejatuhan harganya, maka pengeluar akan mengurangkan pengeluaran terhadap mozaik grade B. Ini menyebabkan penawaran terhadap mozaik grade A akan jatuh manakala penawaran harga mozaik grade B akan meningkat. Oleh demikian, kerajaan perlu meneliti harga barang binaan yang dikeluarkan oleh pihak pengeluar. Kenaikan harga bahan binaan terutamanya besi dan aluminium adalah berpunca lonjakan harga pasaran global. Kos bahan binaan juga sangat bergantung kepada harga pasaran semasa. Selain itu juga, semenjak wabak COVID-19 melanda, pengeluaran bahan binaan ini telah dihadkan dan menyebabkan kenaikan harga berpunca daripada stok bekalan yang sangat terhad. Selain itu juga, pembekal masih tidak dapat beroperasi sepenuhnya adalah punca bekalan itu menjadi terhad. Jika gagal menyekat kenaikan harga barang di masa akan datang, harga rumah akan mengalami kenaikan dan sudah tentu akan membebankan pembeli. Malah pembinaan rumah juga akan menjadi sulit dan ditambah kesukaran bakal pembeli untuk mendapatkan pembiayaan daripada institusi kewangan. Kerajaan, kenaikan harga rumah mempunyai beberapa sebab utama yang mana kita boleh lihat harga bahan mentah di pasaran semakin menaik, seperti contoh batu bata, besi, simen,
dan sebagainya. Bila produk bahan mentah naik, harga rumah secara automatik akan naik lebih tinggi. Pemaju di Malaysia tidak pernah takut dalam membangunkan projek perumahan di Malaysia. Di mana di sini kita dapat lihat pemaju perumahan boleh mendirikan rumah di mana-mana sahaja dan di mana-mana tempat dan di mana-mana tanah yang ada di Malaysia ini. Yang pertama kita perlu lihat, pemaju akan dirikan rumah berhampiran dengan bandar, berhampiran dengan pejabat polis, hospital dan sebagainya bagi kemudahan seseorang untuk membeli rumah. Kemudahan pinjaman jangka masa panjang. Di sini kita dapat tengok contoh kemudahan pinjaman jangka masa panjang yang boleh diberikan daripada bank kepada peminjam. Orang boleh membuat loan selama 30 tahun dan di situ kita dapat merendahkan lagi bayaran bulanan kita setiap bulan. Mengutamakan golongan yang kurang mampu dalam pinjaman perbankan. Pihak bank perlu mengira kos dan memandang serius terhadap seseorang untuk membeli perumahan. Walau gaji kecil, boleh kita menjarakkan masa panjang untuk pinjaman dan mampu bayar oleh golongan yang tidak mampu ini. Industri perumahan tidak berinovasi. Harga rumah naik mendadak disebabkan kemudahan asas yang lengkap dan memudahkan pemilik rumah dapatkan barangan binaan. Oleh itu, reka bentuk rumah juga menjadi faktor utama kenaikan rumah seperti reka bentuk rumah yang mewah dan fizikal rumah yang diperbuat dari bahan binaan yang tinggi, binaan yang berkualiti tinggi dan mahal. Di samping itu, kerajaan perlu memberi inovasi baharu agar pemaju dapat menghasilkan rumah yang mampu milik bagi golongan yang kurang berkemampuan. Kerajaan telah memperkenalkan program kecantikan pembangunan Malaysia di bawah strategi Lautan Biru Kebangsaan di situ. Di situ orang yang ingin membeli rumah dapat membeli rumah dengan bantuan tersebut dengan mudah. Kerajaan juga perlu membaik pulih perumahan kos rendah sederhana agar harga rumah dapat dipertimbangkan dan memudahkan golongan muda untuk dapatkan rumah. Cadangan dan langkah yang perlu diambil. Yang pertama, Lembaga Perumahan Rakyat. Kumpulan kami mencadangkan bagi mewujudkan Lembaga Perumahan Rakyat (LPR) dan mendirikan rumah kos rendah dekat tanah kerajaan bagi menjimatkan kos. Selain itu juga, pihak LPR juga mendirikan rumah kos rendah tanpa memikirkan keuntungan. Kerajaan juga tak boleh meminta tanah tersebut, akan tetapi mengenakan syarat kepada pembeli yang mana rumah tersebut hanya boleh jual dekat pihak LPR saja. Tak boleh jual dekat mana-mana syarikat milik kerajaan yang ditubuhkan bagi sewa dari proses tersebut. Hanya pihak LPR saja yang boleh menjual semula rumah tersebut kepada keluarga lain yang lebih layak. Yang kedua, beri peluang kepada Majlis Pembandaran untuk menguruskan perumahan kos rendah. Kami berpendapat Majlis Pembandaran Tempatan juga boleh diberikan peluang untuk menggalas tanggungjawab bagi menguruskan rumah pangsa kos rendah yang berharga kurang daripada 100,000 seunit mengikut Akta Pengurusan Strata. Majlis Pembandaran Tempatan yang mempunyai rezerv kewangan yang mencukupi juga sepatutnya boleh mengambil tanggungjawab ni untuk mengutip iuran pengurusan bagi memberi tekanan kepada pemilik rumah yang enggan bekerjasama. Selain itu juga, pihak kerajaan persekutuan juga boleh memperuntukkan dana bagi pembaikan dan pengubahsuaian rumah pangsa kos rendah ini. Bagi mendapatkan maklum balas daripada penduduk, peruntukan Akta Strata berkaitan pembentukan jawatan kuasa penduduk ini perlu dibentuk sebagai saluran maklum balas tersebut. Beri peluang kepada Majlis Pembandaran untuk menguruskan perumahan kos rendah. Majlis Pembandaran Tempatan perlu mengambil serius ataupun perlu mengambil peran tentang pembinaan perumahan kos rendah bagi golongan-golongan yang tidak berkemampuan untuk membeli rumah kos tinggi. Akta Pengurusan Strata
pihak kerajaan tempatan maupun pihak kerajaan yang mentadbir negara perlu memandang serius ataupun mengambil peran tentang Akta Hubungan Serta bagi memantau maupun meneliti baris mula untuk pembelian rumah. Pihak kerajaan persekutuan juga perlu memperuntukkan dana. Pihak kerajaan persekutuan perlu memberi dana kepada pihak kerajaan tempatan bagi mereka membina kos perumahan rendah, kos rendah untuk didirikan bagi golongan-golongan yang tidak bermampu untuk membeli rumah harga tinggi. Mewujudkan skim insurans pinjaman. Rakyat Malaysia yang ingin membeli rumah hendaklah membayar deposit 10% daripada jumlah bayaran balik pinjaman kepada kumpulan wang simpanan. Hal ini kerana bagi tujuan untuk membantu rakyat memenuhi bayaran balik pinjaman bulanan sekiranya pendapatan bulanan keluarga tersebut terjejas. Skim insurans pinjaman ini juga sedikit sebanyak boleh membantu mengurangkan kadar kegagalan bayaran balik hutang bank akibat melesetan ekonomi. Peruntukan ini perlu ada memudahkan rakyat yang berada dalam kesusahan. Tambahan pula, ramai rakyat yang sudah kehilangan pekerjaan akibat wabak COVID-19 yang melanda dunia dan mereka juga memerlukan dana bagi meneruskan kelangsungan hidup. Jika dana ini diberi oleh pihak bank dan pinjaman bank ini disusun semula supaya bayaran bulanan boleh dikurangkan bagi tempoh yang tertentu agar dana ini boleh bertahan untuk tempoh lebih lama. Hal ini juga sedikit sebanyak memberi ruang kepada pembeli rumah untuk mendapatkan pekerjaan baru. Rumah kos rendah kepada mereka yang berpendapatan kurang daripada RM2,500 sebulan. Rumah kos rendah ialah rumah yang disewakan kepada golongan rakyat bagi golongan muda yang berpendapatan tidak kurang RM2,500 seperti rumah PPR dan flat subsidi kerajaan. Oleh itu, pihak yang mentadbir kerajaan seharusnya menyediakan sejumlah dana kepada Majlis Perbandaran Tempatan agar dapat membina banyak lagi rumah kos rendah bagi golongan muda